Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Amini binti Muhammad Suhail. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus falsafah dan pendidikan di Malaysia, iaitu kod ATUP 3012. Yang mana tugasan ini telah diamanahkan oleh pensyarah saya, iaitu Sir Murali anak lelaki Murugasin. Seterusnya, dalam tugasan ini, dia mempunyai 2 soalan. Soalan yang pertama berbunyi, analisis model pembinaan kurikulum dengan menggunakan peta pemikiran. Sebelum saya membincangkan dengan lebih terperinci mengenai soalan yang pertama ini, iaitu analisis model pembinaan kurikulum, jadi ingin saya ceritakan sedikit sebanyak mengenai definasi kurikulum. Seterusnya, definasi kurikulum. Kurikulum ini didefinisikan sebagai satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen yang bertulis yang mana yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Kurikulum ini juga didefinisikan sebagai satu rancangan pendidikan yang mengandungi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan daripada generasi ke generasi yang lain. Seterusnya, kita lihat dari segi apakah itu pembangunan kurikulum. Pembangunan kurikulum ini merupakan perihal pembinaan dan pembentukan kurikulum. Jadi, setelah kurikulum ini dibentuk, ianya akan melalui tahap penyebaran, tahap penilaian dan juga tahap pembaharuan yang mana yang akan membawa kepada pembentukan dan pembinaan kurikulum yang baru pula. Baiklah, seterusnya, berikut ini merupakan definisi model kurikulum. Model ini bermaksud mengandungi beberapa komponen seperti sasaran, hasil pembelajaran dan juga pengalaman pendidikan. Manakala model kurikulum ini bermaksud panduan untuk melaksanakan kandungan ataupun kursus yang ditetapkan dalam pendidikan. Seterusnya, berikut ini merupakan peta pemikiran mengenai model-model kurikulum. Model-model kurikulum ini, seperti yang kita tengok dekat sini, ia terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama model objektif dan yang kedua model proses. Model objektif ini dibahagikan kepada 2 pula, iaitu Ralph Taylor dan juga Hilda Taba. Manakala model proses ini dibagikan kepada 1, iaitu Lawrence Stenhouse. Selepas ini saya akan menerangkan satu persatu mengenai model-model kurikulum ini. Baiklah, kita tengok model objektif yang pertama, iaitu model kurikulum Taylor. Sebelum itu, kita lihat dulu latar belakang model kurikulum Taylor. Berikut ini merupakan latar belakang Ralph Taylor. Nama asal model kurikulum Taylor ni adalah Ralph Taylor. Pada mulanya, beliau ini bekerja sebagai seorang guru. Namun, setelah mendapat ijazah kedoktoran, beliau mula bertugas sebagai pengarah di Jabatan Penyelidikan di University Ohio State. Model kurikulum Taylor ni, dia memberi sumbangannya dalam bidang kurikulum dan juga penilaian. Baiklah, kurikulum menurut Taylor ni, kurikulum ini didefinisikan sebagai segala pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah ini adalah untuk mencapai matlamat pendidikan yang telah ditetapkan. Contoh dekat sini, matlamatnya adalah untuk adalah supaya murid-murid ini cemerlang dalam peperiksaan dan juga mata pelajaran. Kurikulum ini merangkumi objektif pendidikan termasuk segala pengalaman dan juga yang dirancang dan juga penilaian pelajar. Jadi, apa yang saya faham dekat sini, model kurikulum Taylor ni, ia memfokuskan objektif pendidikan bagi mencapai sesuatu. Sebagai buktinya, Taylor ini menganggap objektif pendidikan ini sebagai alat untuk mencapai sesuatu tujuan. Dan tujuan sebenar pendidikan menurut Taylor ni adalah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku murid-murid dan juga pelajar-pelajar. Baiklah, dalam model kurikulum Taylor ni terdapat 4 persoalan dasar. Soalan yang pertama berbunyi, apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai oleh sekolah? Maksudnya dekat sini,
setiap sekolah ini pasti dan perlu mempunyai target atau tujuan tujuan pendidikan yang hendak mereka capai, dan dengan adanya tujuan ini, sekolah-sekolah ini dapat merealisasikan tujuan tersebut. Baiklah, itu merupakan persoalan yang pertama. Manakala soalan yang kedua pula berbunyi, bagaimanakah pengalaman pendidikan ini boleh diberi supaya tujuan tersebut ini dapat dicapai? Okay, baiklah, kita refleks balik persoalan yang pertama, iaitu tujuan pendidikan ini dapat dicapai. Okay, maksudnya kat sini guru-guru lah yang memainkan peranan, dan guru-guru ini perlu berfikir bagaimana sesuatu pengalaman itu harus diberi supaya tujuan ini dapat dicapai. Okay, itu persoalan yang kedua. Okay, seterusnya, persoalan yang ketiga berbunyi, bagaimanakah pengalaman pendidikan ini dapat diorganisasikan secara efektif? Okay, maksudnya kat sini, selepas guru-guru ini memikirkan tentang pengalaman, jadi guru-guru pula harus memikirkan tentang bagaimana cara untuk mengorganisasikan sesuatu pengalaman itu secara efektif. Okay, itu persoalan yang ketiga. Okay, persoalan yang keempat pula berbunyi, bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran ini dapat dinilai? Okay, maksudnya kat sini, kita lihat balik pada objektif yang mana keempat-empat persoalan dasar ini akan membentuk prinsip-prinsip serta model kurikulum. Jadi itulah keempat-empat persoalan dasar dalam model kurikulum Taylor ini. Okay, seterusnya, baiklah, model kurikulum yang kedua iaitu model kurikulum Tabah. Okay, sebelum itu kita tengok dulu latar belakang model kurikulum Tabah. Baiklah, nama asal beliau adalah Hilda Tabah. Beliau merupakan seorang ahli teori kurikulum dan juga merupakan seorang pendidik. Okey, Hilda Tabah ini memberi sumbangannya dalam bidang kurikulum sains sosial, iaitu khususnya dalam perkembangan konsep dan juga pemikiran. Okay. Model kurikulum Tabah ini merupakan model pembangunan konsep dan mengutamakan penyusunan bahan-bahan, iaitu merupakan kaedah yang berkesan bagi mengajar kandungan kurikulum dalam bentuk generalisasi dan juga diskriminasi. Oleh itu, kurikulum ini seharusnya direka oleh para guru, oleh para pendidik, dan bukan semestinya direka oleh pihak berkuasa atasan saja. Okay, dan juga Hilda Tabah ni amat menekankan objektif ini sebagai platform untuk aktiviti di sekolah semasa merancang kurikulum. Baiklah, kita tengok objektif model kurikulum Hilda Tabah ini memandu keputusan kurikulum, iaitu apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditekankan, apa jenis kandungan yang perlu dipilih, dan juga apa jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititik beratkan. Jadi disebabkan oleh persoalan-persoalan seperti inilah, model objektif ini dikenali sebagai satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan. Baiklah, kemudiannya, okay. Tabah ni telah mengesyorkan 4 komponen utama sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah. Okay, yang pertama adalah mengenal pasti objektif kurikulum. Yang kedua, penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif kurikulum. Yang ketiga, organisasi kaedah dan strategi. Dan yang terakhir adalah penilaian untuk mencapai objektif. Seterusnya, okay, baiklah, terdapat 7 langkah model Tabah. Okay, yang pertama, mendiagnosis kepentingan pembelajaran. Yang kedua, membentuk objektif tingkah laku. Yang ketiga, memilih bahan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, menyusun pengalaman pembelajaran. Yang kelima, memilih pengalaman pembelajaran. Yang keenam, menyusun bahan pembelajaran, dan yang terakhir iaitu menentukan bahan pembelajaran yang akan dinilai dan cara-cara untuk menilai. Okey, saya rasa setakat itu sahaja sedikit sebanyak mengenai model kurikulum Tabah. Baiklah, model kurikulum yang terakhir adalah model kurikulum Stenhouse.
Okay, seterusnya kita tengok latar belakang model kurikulum Stenhouse. Okey, nama asal beliau adalah Lawrence Stenhouse. Beliau seorang ahli pemikir pendidikan, khususnya dalam penyelidikan pendidikan dan juga perkembangan kurikulum. Stenhouse ini memberi sumbangannya dalam membudayakan penyelidikan dalam kalangan guru dan beliau memegang jawatan sebagai Presiden Pendidikan British. Maksud kurikulum menurut model kurikulum Stenhouse ini, kurikulum ini merupakan satu perantaraan untuk pelajar mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh. Jadi model ini merupakan model proses kurikulum yang membentuk spesifikasi kurikulum dan juga proses pendidikan bukan bermula dengan hasil yang berbentuk objektif. Sebaliknya, model ini menekankan kemungkinan pembentukan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan juga justifikasinya. Model kurikulum Stenhouse ini mempunyai ciri-ciri iaitu ciri aktif dan juga dinamik. Okay, seterusnya, berikut ini merupakan fokus utama model proses. Terdapat 6 fokus utama model proses. Yang pertama, aktiviti-aktiviti dan peranan guru. Yang kedua, aktiviti-aktiviti murid dan juga pelajar. Yang ketiga, keadaan di mana pembelajaran ini berlaku. Yang keempat, mementingkan cara atau kaedah dan bukan kesudahan. Yang kelima, lebih mempunyai keadaan individu. Dan yang terakhir adalah mempunyai andaian bahawa pelajar ini memberikan respon yang unik terhadap pengalaman pembelajaran. Okey, itulah keenam-enam fokus utama dalam model proses. Seterusnya, baiklah, kita masuk kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini berbunyi, ilustrasikan satu carta alir pembentukan kurikulum standard sekolah rendah dan sejauh mana KSSR itu memenuhi hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, seterusnya, kita lihat pembentukan kurikulum. Okay. Yang pertama, kurikulum lama sekolah rendah iaitu KLSR ini ditubuhkan pada tahun 1955 sehingga 1982. Manakala pada yang kedua pula, kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR ini ditubuhkan pada tahun 1983 sehingga 1992. Kemudiannya, dia diperbaharui pula pada tahun 1993 sehingga 2010 iaitu dikenali sebagai kurikulum bersepadu sekolah rendah iaitu KBSR. Seterusnya, semakan kurikulum bersepadu sekolah rendah atau dikenali sebagai semakan KBSR ini dikenali pada tahun 2003, membuat semakan pada tahun 2003. Seterusnya pada kini pada tahun 2011 sehingga 2035 ini, kurikulum standard sekolah rendah ini telah ditubuhkan dan diguna pakai sehinggalah ke hari ini. Okay. Seterusnya, perkaitan FPK dengan KSSR. Dalam perkaitan FPK ni, saya akan rungkaikan terdapat 4 elemen yang saya akan bincangkan mengenai perkaitan FPK dengan KSSR. Yang pertama adalah dalam reka bentuk kurikulum. Yang kedua, tunjang KSSR. Yang ketiga, objektif KSSR. Yang keempat, fokus KSSR dan yang terakhir adalah matlamat KSSR. Sekejap lagi saya akan bincangkan satu persatu mengenai perkaitan elemen-elemen ini antara KSSR dengan FPK. Baiklah, perkaitan antara KSSR dengan FPK ni, kita boleh tengok dalam reka bentuk kurikulum KSSR. Konsep tunjang yang diperkenalkan dalam KSSR ini merupakan satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan juga nilai. Konsep ini berfokus kepada pembentukan model insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Jadi terdapat 6 tunjang yang dikenal pasti mewakili bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang berfikiran kritis dan juga inovatif. Jadi tunjang-tunjang tersebut ini menggambarkan penstrukturan secara eksplisit bidang ilmu, kemahiran dan nilai
yang perlu dikuasai oleh murid yang perlu dikuasai oleh murid. Jadi setiap tunjang ini sangat berhubung kait dan bersepadu. Oleh yang demikian, hal ini berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana yang turut memfokuskan memperkembangkan potensi individu dengan KSSR, iaitu pembentukan model insan yang seimbang. Potensi individu ini boleh dibahagikan kepada 4, iaitu unsur intelek, jasmani, emosi dan juga rohani. Jadi melalui pendidikan inilah potensi individu boleh diperkembangkan dan digila. Okay. Inilah perkaitan yang pertama antara KSSR dengan FPK. Baiklah, yang kedua pula perkaitan antara elemen tunjang KSSR ini. Okay, KSSR ini berdasarkan kepada 6 tunjang, iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi dan keterampilan diri. Dalam KSSR ini juga telah ditambah dengan elemen merentas kurikulum iaitu EMK yang baru iaitu kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi, hal ini mempunyai perkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dengan tunjang KSSR iaitu FPK ni dia terbahagi kepada 4 unsur iaitu jasmani, emosi dan juga rohani. Rohani dan juga intelek. Okay, unsur jasmani ialah unsur fizikal individu iaitu berkaitan dengan anggota tubuh badan. Jadi perkembangan dan kecerdasan fizikal ni amat pentinglah untuk kecerdasan mental sebabnya ianya merupakan satu perkara yang amat berkait rapat. Yang kedua pula unsur emosi. Okay, unsur emosi pula ialah berkaitan dengan jiwa individu yang mana memberi kawalan kuat kepada semangat perpaduan dan sebagainya. Perkembangan emosi yang sempurna mampu untuk mengawal tingkah laku yang baik. Baik, seterusnya unsur rohani pula merangkumi unsur berkaitan kalbu iaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya. Jadi, unsur rohani ini lebih menjurus kepada amalan keagamaan. Dan unsur yang terakhir adalah unsur intelek iaitu yang ia berkait rapat dengan daya berfikir. Jadi intelek ni penting sebabnya dengan unsur intelek ini pelbagai masalah sukar dapat diselesaikan dengan tepat. Jadi semua unsur-unsur ini membantu dan memperkembangkan potensi individu dan menjadi asas kepada falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Okay, baiklah, perkaitan yang ketiga iaitu matlamat KSSR. Okay, matlamat KSSR ini adalah untuk melahirkan insan yang seimbang, kreatif, kritis, inovatif melalui tunjang komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika, keterampilan diri, kemanusiaan dan juga kerohanian, sikap dan nilai. Okay, manakala ia bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini yang mana ia ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan diri iaitu rakyat yang bukan sahaja berilmu pengetahuan malahan melahirkan rakyat yang mahir dalam melakukan tugasan dan mampu menjadi rakyat yang inovatif. Baiklah, yang keempat adalah perkaitan dalam objektif KSSR. Baiklah, kurikulum standard sekolah rendah ini ia berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan. Jadi, murid yang mengikuti KSSR ini akan mempunyai asas-asas seperti insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga sosial. Jadi objektif KSSR ini adalah ingin melahirkan insan yang bertanggungjawab iaitu warga negara yang boleh berperanan di arena global. Selain itu, objektif KSSR ini juga ingin melahirkan pekerja yang berilmu iaitu objektif KSSR ini sangat berkait rapat dengan unsur FPK iaitu ingin melahirkan rakyat Malaysia yang percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan juga negara,
memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu dan yang terakhir sekali adalah memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Baiklah, yang terakhir sekali adalah fokus KSSR. Okay, KSSR ini memastikan selepas 6 tahun persekolahan, murid-murid ini akan mencapai standard pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang ditetapkan bagi setiap tahap dengan memberi penekanan kepada 4M. Apa itu 4M? Iaitu 4M ni adalah membaca, mengira, menulis dan juga menakul. Kemahiran menakul ni adalah keupayaan membuat pertimbangan dan juga penilaian dengan menggunakan akal. Pada tahap yang pertama, pengajaran dan pembelajaran menekankan penguasaan asas 4M. Penekanan ini diberikan untuk literasi dan numerasi bagi membolehkan murid-murid boleh menguasai kemahiran tersebut. Jadi penekanan ini diberikan juga kepada kemahiran nilai tambah iaitu kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Manakala pada tahap yang kedua pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kepada kemahiran 4M di samping menguasai kemahiran TMK tadi. Jadi penguasaan kemahiran yang lebih kompleks, pemulihan pengetahuan dan juga perkembangan sasial. Jadi hal ini berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu unsur yang pertama ialah pendidikan suatu usaha yang berterusan. Jadi pendidikan ini merupakan satu proses yang berterusan sepanjang hayat iaitu bermula dari bayi sehinggalah kita meninggal dunia. Jadi proses pemulihan, pemindahan pengetahuan dan juga penerapan nilai-nilai murni dalam pendidikan ini merupakan satu perkara yang tidak dapat dipisahkan lagi. Pendidikan ini sudah bermula sejak kita berada di rumah lagi, seterusnya pendidikan secara formal di sekolah dan seterusnya kepada institut pengajian tinggi dan sebagainya. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai perkaitan antara kurikulum standard sekolah rendah dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, sebagai kesimpulan yang dekat sini, model objektif dan model proses ni merupakan model pembentukan kurikulum yang menterjemahkan perubahan kurikulum dunia yang berlaku kini. Jadi bermula daripada model objektif yang bersifat objektiviti dan ditentukan oleh guru, kini kurikulum sudah mengasimilasikan perubahan kepada model proses yang lebih subjektiviti dan menekankan pembinaan pengalaman pembelajaran pelajar dengan hasil pembelajaran. Malah kurikulum di Malaysia ini juga kini sudah dilihat mula menginterpretasikan dasar model proses dan juga beransur-ansur mengurangkan kebergantungan kepada model objektif. Ini kerana sistem pendidikan di Malaysia kini tidak lagi berorientasikan peperiksaan semata-mata, tetapi ia mula beralih kepada perkembangan pelajar yang diselaraskan dengan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi kesemua perubahan ini diterjemahkan dengan pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Jadi pelaksanaan kurikulum baru ini lebih mirip kepada model proses walaupun terdapat elemen dalam model objektif yang masih menjadi keutamaan. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya mengenai tugasan 3 ini. Okay, sekian, terima kasih.